Assalamualaikum dan salam sejahtera sayang bersama saya Fatin Syairah Rosdi. Tumpuan berita, Majlis Jamuan Negeri sempena sambutan perayaan Hari Lahir Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak disambut meriah dengan kehadiran kira-kira 300 tetamu di Hotel Pullman Miri pada Sabtu. Majlis diserikat dengan kehadiran Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib. Pengisian utama program dimulakan dengan persembahan pembukaan serta video montaj pendek sebelum Tun Pehin Sri Abdul Taib menyempurnakan simbolik pemotongan kek sambil disaksikan tetamu-tetamu kehormat yang lain. Para tetamu kemudiannya disajikan dengan pelbagai persembahan menarik daripada artis-artis tempatan yang diiringi persembahan instrumental oleh kumpulan musikal Combo di Aspirasi RTM. Turut diadakan persembahan artis-artis dari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sarawak. Kemuncak program pula diadakan tayangan dokumentari khas berjudul Father of Unity yang memaparkan perjalanan dan perjuangan Tun Pehin Sri Abdul Taib dalam menyatukan rakyat tempatan tanpa mengira bangsa dan agama sehingga membentuk jati diri anak Sarawak yang bersatu hati, bertoleransi serta hidup dalam suasana penuh harmoni. Dalam pada itu, majlis diakhiri dengan persembahan AI Twist oleh setiap artis yang telah membuat persembahan pada malam ini. Hadir sama ialah Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg serta isteri Puan Sri Datuk Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang, 3 Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Uga Embas, Datuk Ahmad Wang Tengah Ali Hassan dan Datuk Sri Profesor Dr. Sim Kuhian serta isteri masing-masing. Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Ahmad Muhammad Asfi Awang Nasa, Menteri-Menteri Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Ahmad Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan-Timbalan Menteri, Ketua-Ketua Jabatan dan Div-Div kehormat yang lain. Berita seterusnya, Siniawan Country Music Festival kembali diadakan bersempena dengan Siniawan Oktober Festival setelah tertunda 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Timbalan Menteri Pengangkutan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Jinet berkata, pesta sedemikian adalah salah satu usaha dalam memacu perkembangan ekonomi, terutamanya usahawan kecil tempatan. Siniawan tidak asing lagi and is already in the world map. That Siniawan is the best Western music for the whole of Malaysia. You never find this kind of place in Malaysia, only in Siniawan, and that is only in Sarawak. So once again, we want to say congratulations to the organizing team. Tahniah to YB Milo, a very strong man behind all this. He has been doing it almost every year, except the past 2 years we did not do it because of the pandemic. But mulai tahun ini dan tahun yang akan datang, kita terus lancarkan music festival di Siniawan ini. Dan saya juga dipahamkan, kita berharap di waterfront, the Siniawan waterfront will be completed soon. That will be the new avenue for the more lively music festival. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan perasmian Siniawan Country Music Festival di Pasar Malam Siniawan pada Jumaat. Turut hadir Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi merangkap Ahli Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin, Adun Serumbu Mirosimo, Adun Tamin Christopher Gira, Adun Bukit Semujak John Ilus dan Adun Tebeduk Dr. Simon Sinang Badar. Laporan seterusnya, pembangunan bidang pendidikan terus menjadi agenda utama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok Datuk Sri Huang Tiong Si di konstituensinya. Ia dilihat melalui usaha beliau menaik taraf kemudahan dan prasarana sekolah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Repok dengan menyalurkan dana projek transformasi luar bandar RTP untuk memastikan pelajar dapat mengikuti sesi pembelajaran dengan lebih selesa dan harmoni. Menurut Datuk Sri Huang, sebanyak 11.7 juta ringgit dana RTP telah diperuntukkan untuk sekolah di Sarikeh dari tahun 2016 hingga 2021. Manakala sebanyak 1.155 juta ringgit telah diluluskan untuk 23 buah sekolah di Sarikeh pada tahun 2022. Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian insentif pelajar cemerlang STPM tahun 2021 di Pusat Khidmat Dun Repok pada Sabtu.
Menjelas lanjut, beliau berkata Kerajaan Sarawak sentiasa mengalu-alukan usaha dan inisiatif pelbagai pihak untuk turut sama memacu kecemerlangan pendidikan Sarawak sekaligus melahirkan modal insan yang berkualiti. Seramai 21 pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sungai Pawoh, SMK Saint Anthony dan SMK Bandar Serikeh menerima insentif dalam majlis tersebut. Terdahulu, Datuk Seri Huang telah menyempurnakan penyerahan cek projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM173,500 kepada 43 badan bukan kerajaan NGO. Dalam ucapannya, beliau menjelaskan MRP ini merupakan suatu usaha Kerajaan Sarawak untuk membangunkan kawasan luar bandar dan pedalaman dengan memperuntukkan sejumlah dana kepada setiap ahli Dewan Undangan Negeri ADUN di Sarawak. Justru beliau menyeru masyarakat agar memberikan sokongan penuh terhadap kepimpinan Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Hopeng kerana banyak menyalurkan dana kepada masyarakat untuk pembangunan negeri ini. Tambah beliau, pemberian MRP ini juga memperlihatkan keprihatinan Premier Sarawak untuk membantu NGO di Sarawak. Dalam masa sama, beliau berharap penerima geran menggunakan peruntukan itu dengan berhemah dan untuk keperluan penting sahaja. Pada sebelah petang, Datuk Seri Huang meninjau projek menaik taraf tepi Jalan Report terletak berhadapan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tinggi Serikeh. Jalan tersebut mendapat aduan daripada ibu bapa kerana menyebabkan kesesakan lalu lintas dan kesukaran untuk meletakkan kenderaan semasa menunggu mengambil anak dari sekolah setiap hari. Situasi ini akan menjadi lebih teruk semasa hari hujan kerana jalan tersebut berlekuk-lekuk, berlubang dan lecah. Sehubungan itu, Datuk Seri Huang berharap jalan ini dapat dinaik taraf dengan segera agar orang ramai dapat menerima manfaat. Beliau kemudiannya meluangkan masa merasmikan pembukaan pertandingan bola keranjang bawah 12 tahun Serikeh Kalulong Future Star di Stadium Bola Keranjang Suso Jambu Serikeh bersempena dengan Hari Sukan Negara 2022. Semasa berucap, beliau memuji penganjuran pertandingan itu bagi memupuk minat dan mencungkil bakat dalam sukan keranjang sebagai persediaan untuk menyertai pertandingan yang lebih besar suatu hari kelak. Sebagai tanda sokongan, beliau telah menyumbang sebanyak RM20,000 kepada Kelab Bola Keranjang Repok bagi menjalankan aktiviti dan RM10,000 kepada Persatuan Bola Keranjang Bahagian Serikeh. Di Simunjan pula, sambutan Maulidur Rasul peringkat Simunjan yang bermula sejak 5 Oktober lepas disambut meriah dengan pelbagai aktiviti terutamanya acara tahunan pertandingan pintu gerbang. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Simunjan, Ol Adris berkata sebanyak 18 pasukan yang terdiri daripada kampung dan pertubuhan bukan kerajaan NGO dari DUN Simunjan telah mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut. Jelasnya, program ini adalah acara tahunan bagi DUN Simunjan dan tahun ini merupakan tahun keempat. Ia diadakan setelah tidak dapat diadakan selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian pada simbolik perasmian pertandingan pintu gerbang sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Simunjan 1444 Hijriah di Padang Sentral Simunjan pada Jumaat. Dalam pertandingan pintu gerbang itu, pemenang akan menerima wang tunai berjumlah RM20,000 bagi Johan, RM15,000 untuk naib Johan, RM10,000 untuk tempat ketiga dan 2 sagu hati masing-masing membawa pulang wang tunai berjumlah RM5,000. Sementara itu, turut diadakan pertandingan berzikir di Dewan Mesra Simunjan yang terbuka kepada penduduk bahagian Semarahan yang melibatkan 16 pasukan. Selanjutnya, Dewan Gereja Saint Bartholomew di Kampung Bantang akan dinaik taraf dengan menggunakan peruntukan projek program transformasi luar bandar RTP. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Tebedu, Dr. Simon Sidang Badar berkata, projek naik taraf itu akan menelan belanja sebanyak RM200,000. Jelasnya, kerja-kerja naik taraf Dewan itu adalah bagi memudahkan penganjuran pelbagai program atau aktiviti agama yang dijalankan sepanjang tahun. Beliau berkata demikian semasa majlis serah tapak dan menandatangani dokumen projek naik taraf Dewan Gereja Saint Bartholomew di Kampung Bantang pada Rabu. Dr. Simon turut memberi komitmen untuk menaik taraf Gereja Saint Bartholomew pada tahun depan dengan menggunakan peruntukan daripada unit hal ehwal agama-agama lain Unit 4. Namun ujarnya pihak pengurusan gereja perlu memohon peruntukan tersebut melalui beliau untuk tindakan selanjutnya.
Sebelum mengakhiri buletin, saya mewakili warga Kerja UKAS ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul 1444 Hijrah bersamaan 2022 Masihi kepada semua umat Islam. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syaira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.